Kitab Bismillahirrahmanirrahim, Kitabul Ahkam, kitab tentang pemerintahan. Ini bab firman Allah, patuhlah kamu, taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasulnya, dan kepada pemerintah dari kalangan kamu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang taat kepadaku berarti dia taat kepada Allah, dan sesiapa yang menderhakaiku berarti dia menderhakai Allah. Sesiapa yang taat kepada amiri, pegawai ataupun pemerintahku, sesungguhnya dia telah taat kepadaku. Dan sesiapa yang menderhakai pemerintah aku, yakni pemerintah daripadaku, faqad asani, maka berarti dia telah menderhakaiku. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingat, setiap daripada kamu adalah penggembala, adalah pemerintah, penjaga, dan setiap orang daripada kamu bertanggungjawab terhadap jagaannya. Pemimpin yang memimpin orang adalah ketua, adalah gembala, penggembala, dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Suami adalah ketua ataupun penggembala kepada ahli keluarganya, dan dia bertanggung jawab terhadap orang-orang di bawahnya. Perempuan adalah penggembala ataupun penjaga kepada ahli keluarga, ahli rumah suaminya dan anaknya. Dia bertanggung jawab terhadap mereka. Hamba seseorang adalah penggembala ataupun penjaga harta tuannya. Dia bertanggung jawab terhadapnya. Ingat, setiap orang daripada kamu adalah penjaga ataupun penggembala, dan setiap orang daripada kamu akan dipertanggungjawabkan terhadap orang-orang di bawah jagaannya, ataupun akan disoal tentang orang-orang di bawahnya. Babun al-umara min Quraisy. Bab al-umara, pemimpin-pemimpin itu adalah dari kalangan Quraisy. Dalam nuskha yang lain, di tepi dia ada tulis al-amru amru Quraisy. Urusan pemerintahan ini adalah hak Quraisy. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Zuhri, beliau berkata, Muhammad bin Jubair bin Mut'im menceritakan, sesungguhnya telah sampai berita kepada Muawiyah ketika mereka berada di sampingnya dalam satu kumpulan orang-orang Quraisy, bahawa Abdullah bin Amr menceritakan sesungguhnya akan ada satu raja daripada Qahtan. Maka marahlah dia, yakni Muawiyah. Lalu beliau berdiri dan memuji-muji Allah dengan pujian yang layak dengannya. Kemudian beliau berkata, amma ba'du, adapun kemudian daripada itu, sesungguhnya telah sampai berita kepadaku bahawa ada beberapa orang di antara kamu menceritakan hadis-hadis yang tidak, cerita-cerita yang tidak terdapat di dalam kitab Allah, dan tidak pula diambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang-orang yang jahil di antara kamu. Fa iyyakum wal amaniyah, jauhilah angan-angan yang menyesatkan
ahlaha ahlal amani. Ini menyesatkan orang-orang yang berangan-angan tu, yang menyesatkan, itu sajalah. Fa inni, kerana sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadzal amra, sesungguhnya urusan ini, yakni urusan khilafah, jawatan khilafah ini, fi Quraisy, berada di kalangan Quraisy, la yu'adihim ahadun, tidak ada sesiapa pun yang memerangi mereka, yakni untuk mendapat jawatan itu, melainkan kabbahullahu ala wajhi, Allah akan menyembamkannya, ma aqamuddin, selagi mereka menegakkan agama, yakni selagi orang-orang Quraisy itu menegakkan agama. Taba'ahu, Nu'aim menjadi mutabi' kepadanya, yakni kepada Syu'aib, dalam meriwayatkan daripada Ibnu Mubarak, daripada Ma'mar, daripada Zuhri. Daripada Muhammad bin Jubair, dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Umar, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, urusan ini, yakni jawatan khilafah ini, akan terus berada di kalangan Quraisy, ma baqiya minhum ithnan, selagi ada di antara mereka dua orang pun. Babu ajri man qadha bil hikmah, ini bab pahala orang yang memerintah dengan bijaksana. Kerana firman Allah, sesiapa yang tidak memerintah mengikut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang fasik, orang-orang yang derhaka. Diriwayatkan daripada Abdullah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hasad melainkan pada dua perkara. Yang pertama, ataupun terhadap dua macam orang. Yang pertama, seorang yang Allah berikan kepadanya harta benda, maka dibelanjakan harta benda, dibelanjakannya harta itu habis-habis fil haq, di jalan kebenaran. Atau dalam nuskah yang lain, wa akhar, dan yang seorang lagi, semacam lagi. Ataupun kalau ataupun satu macam orang lagi, yaitu orang yang Allah kurniakan kepadanya kebijaksanaan, fahuwa yaqdi biha, maka dia memerintah mengikut kebijaksanaan itu, wa yu'allimuha, dan mengajarkannya. Bab as-sam'i wa ta'ah, dengar dan patuh kepada pemerintah selagi tidak merupakan maksiat. Dengan sanad yang Imam Bukhari beriwayatkan daripada Anas bin Malik, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengar dan patuhlah kamu, walaupun dilantik menjadi pemerintah kepada kamu seorang hamba Habasyi, yang mana kepalanya macam buah zabib. Dengan sanad yang Imam Bukhari beriwayatkan daripada Ibnu Abbas, beliau meriwayatkannya, yakni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang melihat apa-apa yang tidak disenanginya daripada pemerintahnya, maka hendaklah dia bersabar. Kerana tidak ada seseorang pun yang mengasingkan diri daripada jamaah walaupun sejengkal, lalu mati dia, melainkan dia telah mati dengan cara mati jahiliyah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, dengar dan patuh itu wajib ke atas orang muslim, baik dalam perkara yang disukainya ataupun dalam perkara yang tidak disukainya, selagi dia tidak diperintah melakukan perkara maksiat. Jika dia diperintahkan melakukan maksiat, maka tidak ada lagi taat, tidak ada lagi kewajipan mendengar dan kewajipan mentaati pemerintah itu. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ali, beliau berkata
Nabi SAW telah mengutuskan sariyatan, satu pasukan tentera, dan baginda telah melantik seorang Ansar, seorang lelaki Ansar sebagai ketuanya, dan baginda memerintahkan mereka supaya mentaatinya. Lalu orang itu naik marah. Rajul minal Ansar itu marah kepada mereka, naik marah kepada mereka. Waqala, dia pun berkata, bukankah Nabi SAW telah memerintahkan supaya kamu mentaatiku? Mereka menjawab, memanglah. Qala, dia berkata, kalau begitu saya putuskan terhadap kamu supaya kamu saya putuskan kepada kamu melakukan mengumpulkan kayu api, dan kamu nyalakan kayu api itu, kemudian kamu masuk ke dalamnya. Mereka pun kumpul kayu api dan menyalakannya. Apabila mereka sudah mahu masuk, tiba-tiba masing-masing daripada mereka melihat kepada satu sama lain, dan sebahagian mereka berkata, sesungguhnya kita mengikut Nabi SAW. Kita telah mengikut Nabi SAW kerana lari daripada api. Apakah patut kita masuk ke dalamnya pula, ini ke dalam api ini? Ketika mereka dalam keadaan begitu, tiba-tiba redalah api itu, dan redalah juga kemarahannya. Maka cerita itu disebutkan kepada Nabi SAW. Terus lantas baginda bersabda, kalau mereka masuk ke dalamnya, nescaya mereka tidak akan keluar daripadanya sampai bila-bila. Ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik. Bab man lam yas'alillah al-imarah a'anahu Allah. Ini bab orang yang tidak meminta jawatan, tidak meminta jawatan dengan Allah, Allah akan menolongnya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Samurah, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, wahai Abdurrahman bin Samurah, jangan engkau minta jawatan, kerana sesungguhnya kalau jawatan itu diberikan kepadamu kerana engkau memintanya, niscaya akan diserahkan kepadamu untuk menyelesaikannya, menguruskannya. Dan jika jawatan itu diberikan kepadamu dengan tidak meminta, engkau akan diberi pertolongan untuk menghadapinya. Dan kalau engkau bersumpah di atas sesuatu sumpah, atas sesuatu perkara, lalu engkau melihat yang lain lebih baik lagi daripadanya, maka hendaklah engkau kifaratkan sumpahmu itu, bayar kafarat sumpahmu itu, dan engkau lakukan apa yang lebih baik. Bab orang yang meminta jawatan akan diserahkan jawatan itu, yakni akan diserahkan kepadanya semata-mata untuk menyelesaikannya, untuk menguruskannya. Hadis tadi juga riwayat daripada Abdurrahman bin Samurah, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, wahai Abdurrahman bin Samurah, jangan engkau minta jawatan, kerana kalau engkau diberikan jawatan kerana meminta atau dengan meminta, akan diserahkan kepadamu semata-mata untuk menguruskannya. Tetapi jika jawatan itu diberikan kepadamu dengan tidak engkau memintanya, engkau akan diberi pertolongan untuk menguruskannya. Wa idza halafta ala yamin, dan bila engkau bersumpah atas sesuatu perkara, lalu engkau lihat yang lain lebih baik lagi daripadanya, maka lakukanlah yang lebih baik itu dan bayarlah kafarah sumpahmu. Ini Kitabul Ahkam. Habis dah sebelum pada ni Kitabul Fitan Hamidah. Kitabul Fitan Hamidah.
Nah, fitnah tu macam-macam sudah disebut. Lepas tu Imam Bukhari amai Kitabul Ahkam. Apa? Munasabah. Yang ni kesesuaian bab ni dengan bab sebelum. Imam Bukhari dia ada ambil kira. Dia tidak sahaja buat bab. Tidak. Bahkan dia susun tu dia ada kira-kira dia. Ada hikmat lah cara dia. Faham ni sepatutnya. Bab apa? Sebab kita tengok dalam bab fitan dulu pun hak banyak berlaku fitan ni kadang tak kena lah, tak kena. Memerintah tak kena, serah kuasa tak kena, apa itu yang tak kena tu. Hak tu ya jadi timbul fitnah. Artinya fitnah ni dia berkaitan rapat dengan pemerintahan. Dan banyak sekali fitnah ni berlaku ada kaitannya dengan pemerintahan. Ahkam di sini dengan makna pemerintahan, hukum. Jamak kepada hukum. Hukum itu maknanya pemerintahan. Bukan hukum itu dengan makna hukum ni saja, tidak. Termasuklah di bawah pemerintahan itu jawatan hakim ke, jawatan sebagai pegawai daerah ke, DO ke, apa ke, kita kata apa-apalah. Pemerintahan yang masuk di bawah pemerintahan itu termasuk di dalam al-ahkam. Dalam setengah-setengah kitab dia sebut macam Muwatta Imam Malik, Kitabul Ahkam dia sebut Kitabul Aqdiyah. Jadi seseolahnya dia ada kaitan dengan qada, keputusan hakim itu. Sebenarnya dalam bab tu dia tidak sebut cerita tentang hakim saja, tentang pemerintah secara umumnya, termasuklah hakim. Dalam Bukhari ni dia tidak. Kitabul Ahkam. Super. Bahkan hak ni lebih tepat lagi. Hak Bukhari ni lebih tepat lagi. Al-Ahkam ni maknanya hukum. Hukum ni makna pemerintahan. Dalam bahasa Arab makna dia pemerintahan. Misalnya kitab, nama kitab Al-Islam wal Hukm. Islam dan hukum, bukan hukum, Islam dan pemerintahan. Hukum tu. Jadi Imam Bukhari nak cerita di sini banyak berlaku penyelewengan fitnah ni disebabkan pemerintahan. Kalau pemerintah tak betul pun timbul fitnah juga. Timbul fitnah, ucap kacir negara, balah sana sini, berlaku rompakan sana sini. Tak kena pemerintah. Kalau tak ada pemerintahan pun fitnah juga, ucap kacir juga. Tak ada pemerintahan. Kalau ada tak kena pilih pun lagu tu juga. Kalau ada waktu duk berebut jawatan, fitnah juga. Duk berebut jawatan. Lepas tu kalau nak jawatan tu pula, kalau dalam Islam ni minta pun tak boleh. Minta pun tak boleh. Minta dengan Allah tadi kan? Jangan minta dengan Allah jawatan. Bukan minta dengan orang. Itu pun tak boleh. Sebab apa? Akan timbul fitnah. Itu sejauh mana minta tu tak boleh, tu kita akan bincanglah akan datang. Maknanya banyak berkaitan dengan fitnah. Akan datang kita akan jumpa pemerintahan ni, jawatan ni, pemerintah ni sebaik-baik penyusu. Dia sebut ni'mal murdi'ah wa bi'satil fatimah. Ni'mal murdi'ah wa bi'satil fatimah. Akan datang kita akan jumpa sebaik-baik penyusu, sedap. Orang yang pegang jawatan dia serah sedap. Sebab hak nyusu kan, pemuda nyusu sedap. Kena dakat lagi komok dia tu, boleh susu lagi. Tapi bi'satil fatimah. Bi'satil fatimah, seburuk-buruk Fatimah. Apa mana? Seburuk-buruk yang melepaskan penyusuan. Kalau budak jerit, mak dia nak melepaskan susu tu, tak sewi susu, jerit, tak berhenti dia jerit. Dan menderitalah budak tu. Begitu juga orang yang ada jawatan ni, kalau terlepas jawatan dia, pahit. Supaya dengan ibu dia melepaskan susu dia, padahal masanya belum sampai lagi masanya untuk melepaskan susu tu misalnya. Kan? Berat tu, perasaannya berat. Di suatu ketika mendapat sanjungan. Memang awak sanjung. Orang akak. Awak jadi pemimpin. Di suatu ketika orang rembah. Tu fitnah tu. Fitnah. Kalau kita kadang-kadang buat molek dah pun kena bunuh lagi. Akhirnya cuba tengok, dalam dunia ni ahli politik lah, orang ramai hanya kena bunuh. Orang cerdik, orang kira-kiranya tempat
tumpuan orang, harapan orang untuk mendapat kebaikan yang meluas. Kalau seorang anak daripada ayah, untuk dalam satu keluarga saja, untuk hulu dalam satu kampung saja, pemerintah agung semua mengharapkan dia. Tiba-tiba kalau tak kena, ada gitulah. Satu ketika orang boleh junjung, satu ketika orang boleh rembah. Bukan setakat rembah saja, nya bedil kat orang, nya gantung kat orang. Kita tengok pemimpin mana-mana. Kecuali kalau di negeri yang aman. Kadang-kadang aman pun tak kena gaya tu, dia jadi kocak. Dia jadi lagu tu juga. Gitu. Kadang-kadang molek dah. Sebab saya nak Umar tu molek. Ada pula atas senati orang kafir pula. Dia bunuh dia. Saya nak Osman pun lagu tu juga molek dah. Orang buat fitnah macam-macam. Ini sebab apa? Sebab ni'mal murdi'ah, Nabi kata. Penyusu yang paling baik adalah jawatan pemerintahan ni. Orang suruh sedap belaka. Memang nak berbuat tu lah, nak suruh jatuh, boleh-boleh naik orang dia ataupun naik dia. Memang lagu tu fitnah. Inilah punca fitnahnya. Sebab itu Imam Bukhari buat selepas kitabul fitnah ni. Tak sewi timbul fitnah ataupun nak mematikan, menghapuskan fitnah itu dengan pemerintahan juga. Sering berlaku fitnah ni kerana pemerintahan. Ubat dia pun duduk pada pemerintahan juga. Kalau merintah dengan cara betul, boleh selesai juga masalah. Begitu juga dosanya besar, berat ni. Merintah ni kalau tidak merintah dengan betul, akan datang, kita akan jumpa dalam Bukhari ni. Tak bau syurga. Nabi SAW kata, kalau tak jaga molek rakyat ni, tak bau syurga. Ni dalam Bukhari kita akan jumpa. Tetapi dalam Bukhari juga kita jumpa kalau Al-Imamul Adil itu duduk di bawah naungan Arash. Besar makna dia. Dalam dunia lagu tu juga. Kalau gaji pun besar, orang hormat pun besar. Tapi kalau sakit pun berat juga. Lagu tu lah. Hak biasa kita tengok. Bila-bila masa pun lagu tu. Maknanya fitnah berlaku. Jadi apabila kita nak main dengan fitnah ni, kena berhati-hati benar, kena ikhlas benar, kena bersungguh-sungguh lah, serius lah. Bukan main-main, tak ada pasal lah nak cari pitih ke, nak cari kedudukan ke, nak cari nama ke. Dengan melalui dengan cara ni tak ada pasal. Kena fikir boleh, biar puas hati. Tengok dengan kelayakan kita, apa yang mampu kita buat. Kalau kita tak mampu, tak usah lah. Tak usah. Itu maksudnya. Jadi Imam Bukhari buat lepas tajuk ni, tajuk fitan ini, hak ni, dia nak cerita suruh perhati boleh. Suruh perhati boleh. Jaga boleh hak ni. Kalau pemerintah yang baik, pemerintahan yang baik boleh memakmurkan negara, boleh memberi keamanan, kegembiraan, kebahagiaan kepada penduduk berjuta-juta orang. Maka pemerintahan yang tidak betul juga boleh menyebabkan celaka anak bangsa dia. Itu besar fitnah. Itulah dia buat Kitabul Ahkam. Dan di sini nampak ni Nabi SAW ni ajar bukan cara ke sembahyang, cara ke puasa saja, tidak. Bahkan dia ajar cara pemerintahan, tentang pemerintahan. Lagu mana pemerintahan? Hak Islam. Dan dia sendiri pun tunjuk, dia sendiri pun memerintah. Lagu mana cara dia? Baiklah, Imam Bukhari mula-mula dia mulakan kitab ini, biasalah dia buat ayat Quran. Mana asas dalam bab ni? Kalau dalam Quran ayat mana? Ini asas. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Padahal dalam dunia ni hak kena taat ni bukan orang Islam saja, bukan orang beriman saja, orang kafir pun negeri masing-masing dia taat cara dia. Tapi di sini sebut ya ayyuhalladzina amanu. Maknanya taat kepada pemimpin termasuk sebahagian daripada iman. Tuntutan agama. Itu bukan biasa-biasa gitu-gitu dunia dah. Wahai orang-orang yang beriman, Allah sebut iman itu. Kamu kena lagu ni atas dasar iman kamu. Mereka berdasarkan iman. Jadi rakyat pun
dengan keimanan juga kita taat kepada dia. Tak boleh ikut suka ini dunia suku, akhirat suku, semaya suku, tak boleh. Hak ni pun agama juga. Dia suruh taat kepada Allah, taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum. Macam-macam lah kalau kita tengok dalam kitab tafsir. Ulil amri itu banyak lah. Ada yang kata gini, macam-macam. Di antaranya ulama. Ulil amri itu yang disebutkan oleh ahli tafsir. Tetapi apabila Imam Bukhari buat mari ayat ni dalam bab ni, seolah-olahnya dia nak mengatakan yang lebih tepatnya ulil amri itu maksudnya ialah pemerintah. Pemerintah. Wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum, dari kalangan kamu. Tadi ya ayyuhalladzina amanu minkum minalladzina amanu lah. Mana dari kalangan orang yang beriman jugalah. Ini menunjukkan bahawa nak melantik imam ini supaya kita nak sembahyang. Boleh ke orang kafir kita lantik duduk depan tu nak sembahyang? Tak boleh. Begitu juga dalam pemerintahan ini, pemimpin agung dia, pemimpin agung maksudnya di sini bukan pemimpin hak kecil-kecil ni. Hak kecil-kecil ni boleh orang kafir pun. Pemimpin agung tu, hak tu hak yang memegang polisi negara, hak tu kena minkum, dari kalangan kamu. Kalau tak dengar juga buat lagu lain, nanti tengok akan timbul fitnah. Kalau buat muda-muda toleransi sangat dengan orang-orang kafir, sehingga kita bui jawatan yang penting, nanti tengok akan timbul fitnah. Dengan sebab itu dia tak bui, dia kena minkum, dari kalangan kamu. Artinya nak memerintah ni dia berdasarkan akidah. Pemerintahan Islam ni pemerintahan yang berasaskan akidah. Dia tidak boleh jadi pemimpin agung kalau tidak Islam. Tak jadi. Bukan negara Islam. Negara Islam dia kena pemimpin dia tu Islam. Lepas tu hak bawah ni tak kira lah. Rakyat tidak Islam tak apa. Nak jadi negara Islam dia kena minkum. Hak tu hak kena taat. Itu makna hak asal dia. Kemudian makna hak lebih luas lagi, kalau kita duduk di negeri lain, negeri orang kafir, ulil amri minkum juga. Sebab apa? Islam ni dia mengambil hak mana yang lebih baik. Hak mana yang lebih baik. Kalau negeri orang kafir, bukan tak ada pemerintahan, usah ke negeri orang kafir, negeri Islam kalau tak ada pemerintahan kucak-kacir. Jadi ulil amri minkum di situ pemerintah lah. Kita kena ikut peraturan, ikut pemerintah. Cumanya ada syarat dia lah. Jangan sampai kita ikut hak maksiat, hak kekufuran, itu tak boleh turut dia. Tetapi hak mana yang baik, kita boleh fikir tengok benda tu baik untuk semua, tak ada membebankan, menzalimi mana-mana pihak, kita boleh turut, tak apa. Tetapi asalnya ialah untuk orang Islam. Kalau dalam pemerintahan Islam. Dan kalau kita perhati, ini biasalah disebutkan oleh ulama-ulama kita, ati'ullah, sebut ati'u, wa ati'u rasul, sebut ati'u. Tapi dia tak sebut pula wa ati'u ulil amri minkum. Tetapi wa ulil amri minkum, tak ada ati'u. Mana ita'ah kepada ulil amri itu tidak mutlak. Tidak mutlak. Ia bergantung kepada sejauh mana dia mengikut Allah dan Rasul. Kalau dia mengikut Allah dan Rasul, baru kita kena taat sepenuhnya. Kena taat sepenuhnya. Walaupun kita suka, walaupun kita tak suka. Begitu. Kena taat. Dia bergantung kepada. Kalau sudah sampai kepada peringkat kufur, maka kita tak boleh terima dari dia tu. Kita tak boleh terima. Kalau hak Islam lah, kalau hak Islam dia bawa kekufuran. Kalau hak kafir, dengan negeri kafir tu kita nak mana? Hak tu kita tak boleh nak pecah dia, tak ada kuasa kita. Hak boleh kita berusaha memecahnya ialah kalau dalam Islam, pemerintahan Islam. Misalnya dia murtad, tak boleh dah nak jadi khalifah, nak jadi apa, tak boleh dah. Kita mesti kena singkirkan dia. Hak ni lah yang maksudnya hak Nabi SAW kata, kecuali kalau kamu tengok kufran bawahan. Kalau kufran bawahan itu tak ada dah. Kita boleh memberontak, kita boleh
jatuhkan dia. Kalau tidak, kena taat. Akan datang dia sebutlah sejauh mana nak taat tu, dalam perkara apa. Nak taat kepada pemerintah tu dalam perkara apa, akan datang. Lepas tu Imam Bukhari mengambil hadis Abu Hurairah ni, sesiapa yang taat kepadaku berarti dia taat kepada Allah. Sesiapa yang taat kepada Allah berarti sesiapa yang derhaka kepadaku berarti dia derhaka kepada Allah. Sesiapa yang taat kepada pemerintahku, yakni hak aku lantik, berarti dia taat kepadaku. Dan sesiapa yang derhaka kepada pemerintah aku, yakni yang aku lantik ataupun yang sah mengikut Islam, yang Nabi tidak lantik pun, yang kemudiannya sah mengikut Islam, pelantikan dia tu, faqad asani, berarti dia menderhakaiku. Itu makna besar tu kedudukan pemerintah tu. Sampai Nabi SAW kata gitu, dia jujur, siapa yang taat kepada aku berarti taat kepada Allah. Derhaka kepada aku berarti taat kepada Allah. Derhaka kepada Allah. Sesiapa yang taat kepada pemerintahku berarti dia taat kepada aku. Supaya dia taat kepada aku. Kalau derhaka kepada pemerintahku berarti dia derhaka kepadaku. Supaya dengan derhaka kepada Nabi SAW. Ini hak istimewa pemerintah yang diberikan oleh Islam. Sehingga supaya dengan taat kepada Allah, taat kepada pemerintah walaupun tidak mutlak. Mana kalau selagi dia mengikut Allah dan Rasul, kita taat kepada dia tu supaya kita taat kepada Allah. Selagi dia tidak menderhakai Allah dan Rasul, tiba-tiba kita derhaka kepada dia, supaya dengan kita menderhakai Allah dan Rasul. Berat. Mana dosa? Dosa tu bukan dosa kecil, dosa besar. Dosa besar. Derhaka kepada pemerintah. Taat kepada pemerintah itu tanggungjawab besar. Tanggungjawab besar. Berkait dengan agama ni, berkait dengan agama ni. Apabila disebut taat kepada Allah, derhaka kepada Allah, taat kepada Rasul, derhaka kepada Rasul, ni berkait dengan agama ni, bukan berkait dengan dunia. Kita nak taat gitu mo tu, hak setara mana nak taat gitu? Iaitu pemerintah yang betul-betul mengikut cara Islam. Betul? Akan datang kita akan tengok. Jadi dia sebut amiri, pemerintah aku, hak aku lantik. Ataupun pemerintahku tu maksud pemerintah yang sah menurut aku, yang ni menurut Islam lah, pemerintah yang sah. Begitu, itu istimewanya. Bukan main-main, bukan kecil-kecil dari segi agama, hak agama. Sampai begitu sekali. Lepas tu yang kedua, Imam Bukhari mari pula hadis, bukan main-main, bukan kecil-kecil dari segi agama, hak agama. Sampai begitu sekali. Lepas tu yang kedua, Imam Bukhari mari pula hadis, setiap orang ni kalau nak kira, kita tak boleh lepas jadi pemerintah. Bahkan Islam mengajar pengikut dia secara tidak langsung untuk menjadi pemerintah, nak tak nak. Sehingga kalau dia tak ada apa-apa, dia seorang dia tetap dia pemerintah juga. Pemerintah terhadap diri dia. Dia kena kawal diri dia, kena kawal mata dia, tangan dia, kaki dia. Kena kawal nafsu dia. Dia kena kawal. Dia pemerintah juga. Kalau tak ada apa-apa pun. Apatah lagi kalau ada sesuatu lah di luar ni. Ada orang-orang, individu-individu, 5 orang ke 10 orang ke anak dia. Kalau hak lain lagu tu lah juga. Masing-masing bertanggungjawab. Tidak kata saja-saja. Setiap kamu adalah penjaga, penggembala. Dia sebut penggembala ataupun gembala ni. Apa-apa dia sebut penggembala. Ini adalah satu perbandingan yang sangat seni, yang sangat halus. Perbandingan ini. Ini nombor 3 adalah dalam kitab hasyiah kita ni, nombor 3. Dia kata ra'in. Dia sebut ra'in tu, kemudian ra'in ini serupa ya. Kepada pemimpin agung pun ra'in juga, kepada suami pun ra'in juga, isteri pun ra'iyah.
Ra'i jugalah kiranya. Hamba pun ra'i juga. Semua ra'i. Tapi makna dia lain-lain tu. Kepada pemimpin agung, ra'in pun lagu lain bentuk dia. Kepada suami, ra'in lagu lain bentuk dia. Tetapi dia sebut ra'in belakang. Apa? Cuba tengok dalam Asyiah nombor 3. Wa ma'anihim mukhtalifah. Sedangkan makna dia tu beza-beza, kata dia. Fari'ayatul imam al-azam. Penjagaan pemimpin agung ataupun khalifah ataupun raja ataupun presiden, iaitu menjaga syariat agama. Itu tanggungjawab utama dia. Dengan menegakkan hudud, apa-apa yang ditentukan oleh Allah untuk dilaksanakan, yang hanya boleh dilaksanakan oleh pemerintah sahaja. Kalau tak ada pemerintah, tak boleh. Dia kena melaksanakan. Wal adli fil hukm, dan berlaku adil dalam pemerintahan. Itu makna riayah ataupun pemimpin agung sebagai ra'in itu. Iaitu dia jaga syariat, jaga perintah agama, menegakkan keadilan dalam pemerintahan dan melaksanakan hukum hakam Islam. Itu tanggungjawab utama. Kalau dia tak buat hal tu, masalah. Kalau tak buat hal tu, akan timbul fitnah. Akan timbul fitnah kalau tak buat hal tu. Dan riayah seseorang terhadap ahli dia. Jadi kalau dia suami, maknanya menguruskan hal ehwal mereka dan memberikan kepada mereka hak-haknya. Itu maknanya sebagai suami. Isteri pula jaga rumah tangga tu. Ada begitulah seterusnya. Lepas tu dia sebut pula, dia petik pula. Tibi berkata, dalam hadis ini menunjukkan ra'in. Nabi SAW sebut ra'in. Walaupun pemimpin agung pun dia tu sebenarnya macam penggembala. Itu makna asal dia. Dari segi mana? Penggembala ni orang suruh hak jadi gembala ni. Orang suruh tuan dia hak sebenarnya orang lain. Cuma diberi tugas kepada dia supaya jaga kambing-kambing tu, jaga lembu tu. Dia tu diupah juga. Dia tu disuruh, diperintah, ditugaskan. Kambing-kambing tu bukan hak dia, hak orang lain. Di situ. Perbandingan ni maknanya hak siapa? Hak Allah. Bila hak Allah, kita kena jaga molek. Dan kita diberi tanggungjawab supaya berlaku. Supaya walaupun nampak hak ni hebat nampaknya, sebab dia jadi presiden. Hak ni nampak kecil lah, jadi tokel kau, jadi manager kecil ya kita kata. Nampak tak serupa tu dari segi saya. Tapi hakikatnya di sisi Allah sama. Sebab apa? Semuanya adalah penggembala. Bukan dia urus hak dia sendiri belaka tu. Hak orang lain. Itu maksud penggembala. Lepas tu pada perkataan penggembala tu sendiri ada makna besar tu. Makna apa dia? Yang ni nak jaga tu. Jaga lagu mana? Kalau jaga kambing, lagu mana? Payah kat Allah. Mana ketika sejuk kena pasang unggung api, kita kata kena selimutkan dia, kita kena bagi makan makanan yang molek, kena jaga daripada musuh-musuh. Musuh-musuhnya apa? Rimau ke serigala ke apa ke, kena kawal. Itu makna jaga dia. Bukan jaga hak tu saja, musuh luar ni. Jaga penyakit dia, makan minum dia. Hak semula jadi. Kalau hujan kau sejuk kau lagu mana, kena jaga. Dia buat contoh ni penggembala. Biasanya orang Arab ni gembala kambing. Tak tu yang disebut. Sebab kambing ni orang biasa pun boleh. Kalau unta ke apa tu hak kaya tu. Kalau kambing ni orang biasa pun ada. Dan semua boleh faham sendiri. Lagu mana nak jaga kambing? Kalau nak boleh minum susu. Kalau nak jadi senang, lagu mana? Kita kena jaga tu, jaga molek. Kena jaga dari semua sudut. Kalau kambing pun kita jaga sampai begitu, manusia lebih-lebih lagi. Manusia bukan kambing. Kambing yang kita jaga tu boleh disembelih. Bila nak kurban boleh kita ambil eret buat kurban. Manusia lebih lagi kena jaga. Kalau kambing hanya kena jaganya dari segi perut dia tu je. Takut kemung kau, takut gapo. Orang bukan kemung perut, kemung lagu lain. Jadi panah hati orang kata.
terbakar hati, serabut, bulu mata, hak tu. Sakit telinga dengar, sikit telinga dengar. Tu orang. Kecek tak kena sikit pun sikit. Mana kena jaga banyak perkara. Kena jaga banyak perkara. Orang ni lagilah. Itu sebab itu dia perbandingan dengan hak ni. Dan nak mengingatkan kepada setiap lapisan orang. Semua orang tahu. Terutama kalau orang Arab yang menggembala kambing ni, semuanya ada kambing, dia faham benar. Lagu mana caranya nak jaga tu. Dan Nabi SAW mulakan dengan ala istiftah, ataupun adat tambih untuk peringatan. Ala ingat, ala awas, ala waspada, ala ketahuilah. Dia mula dengan hak tu. Mana dia nak menarik perhatian, biar kita perhati molek, sipai molek hak dia kata, ingat molek hak dia kata. Bukan kata gitu-gitu saja. Bahkan dia sebut dengan ala, dengan tambih begitu. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Dia sebut. Mana seroti lah tu. Sebagai peringatan. Jadi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Tak boleh lari hak dia. Kalau kita nak lari daripada tanggungjawab, tak boleh hidup dalam dunia. Mesti ada tanggungjawab. Mesti hak tanggungjawab saja tu, tak apalah, kena soal pun. Bertanggungjawab ni makna esok kena soal lagu mana kita buat. Lepas tu dia sebut sosok. Tadi sebut secara umum. Lepas tu sebut sosok. Imam yang memerintah orang ramai adalah ra'in. Dia bertanggungjawab terhadap rakyat. Kita bahasa Melayu pun rakyat juga orang panggil. Asalnya Arab lah, ra'iyah. Ra'iyah. Ra'i itu fa'il bermakna al-maf'ul. Kalau dalam bahasa Arab, fa'il atau bahasa fa'il dengan makna maf'ul, yakni mar'iyah. Ra'iyah itu maknanya mar'iyah, yakni yang kena jaga, kena melera, kena ambil kira. Itu maknanya mar'i. Rakyat-rakyat ni apa dia? Iaitu golongan yang kena jaga, kena melera, kena ambil kira dia. Itu makna rakyat. Siapa dia? Kau nak ambil kira? Orang atas lah. Kena ambil kira. Supaya kalau kita anak, kena ambil kira. Masa ni tak kelik lagi, kena ambil kira. Hak kecil-kecil tu duduk hunggah-hunggah tengah jalan, kena ambil kira. Kena cara, kena ambil tahu, ambil berat. Itu makna mar'i. Rakyat mana gitu. Siapa yang mengambil berat? Ra'in dia lah. Ra'in dia. Jadi kalau rakyat orang ramai ni secara umumnya, dia tidak cara makan minum kita, masak nasi atau mok kita di rumah. Dia cara hak lain, tentang ekonomi, tentang pentadbiran negara, tentang peluang kerja. Benda-benda tu tentang keselamatan umum orang, keselamatan dalam negeri, keselamatan daripada ancaman luar. Untuk menjaga keselamatan daripada ancaman luar tu ada satu tentera, keselamatan dalam, polis ada. Untuk macam-macam, untuk pendidikan ada bahagian pendidikan. Hak tu dia cara. Dia kena cara tu, akan disoal dia kalau tak cara tu. Warrajulu ra'in ala ahli baiti, dan dia akan ditanya. Wal mar'a ra'iyatun ala ahli baiti zawjiha. Maknanya hak dalam rumah ni, hak perempuan lebih sesuai cara je. Dengan sebab itu kalau perempuan tidak cara hak dalam rumah, dia akan jadi fitnah juga. Duk cara hak lain. Bukan tak boleh kerja tu, luar tu, tetapi kena ingat, kena ambil berat ni. Jangan sampai cuai hak dalam. Sebab itu tugas dia. Dan dia yang lebih sesuai untuk nak melaksanakan kerja dalam rumah, cara kanuk, cara dalam rumah. Kalau dia tidak buat dengan baik hak tu, kucalana. Kucalana. Dia tidak tidak memadai, tidak mencukupi dengan orang haji, tidak serupa. Bukan makna tak boleh. Dalam Islam pun Nabi SAW sendiri pun, mak dia sendiri tidak nyusu, nyusu sikit lepas tu suruh orang lain. Maknanya orang haji lah tu, kira tu. Dan ada khadam, ada khadimah. Memang dalam Islam terima hak tu.
Tetapi ketua yang mengawasi semua tu siapa? Isteri. Cara hak di rumah. Kalau tidak, dia jadi fitnah juga. Sebab apa? Kalau isteri ni tak cara ke makan minum, tak cara ke tempat tidur suami, dia akan jadi lagu lain. Fitnah lah. Fitnah tu macam-macam boleh berlaku. Itu fitnah keluarga. Fitnah keluarga macam-macam boleh berlaku. Seperti mana yang kita tengok sekarang ni, kan banyak kan fitnah. Pasal apa? Pasal tidak, riayah tu tidak ada. Riayah tu tidak ada. Ibu tak cara, kasih sayang tak cukup. Maka anak-anak gosip, anak gosip. Jadi serabut, jadi sakit jiwa. Budak-budak muda. Pasal apa? Tak cukup kasih sayang. Itu masalah dalam masyarakat sekarang. Nak diharapkan daripada orang gaji tidak memadai. Dia tidak boleh memenuhi tuntutan itu. Lepas tu tak sempurna cara menyebabkan sesuami itu pergi ikut lain. Kalau si suami tu baik, maka hati berulang jantung si suami kena op. Kalau tidak kan, dia jadi lagu lain. Hak tu lah jadi yang sibuk tu. Sibuk tu bini lah, hak tu lah macam-macam. Bini lain. Hak ni tak sibuk. Macam-macam lah timbulnya. Ini kenapa? Fitnah. Sebab tidak jaga dengan molek. Kalau jaga dengan molek, tidak jadi gitu. Bukan tak boleh kerja, boleh kerja, tapi kena jaga. Kena jaga. Jangan sampai terabai. Sebab itu Nabi SAW sendiri sebut dah, ra'iyatun ala ahli baiti zawjiha, penjaga kepada ahli keluarga, ahli rumah suaminya dan anak-anaknya. Dia yang jaga. Wahia mas'ulatun anhum. Tak apalah. Abdul rajul lagu tu juga. Hamba tu padahal tak ada apa, tetapi dia ada juga tanggungjawab. Nak ceritanya daripada sebesar-besar orang sampai sekecil-kecil orang, hak tak ada, dia tu boleh dijual. Hamba pun dia ada tanggungjawab dia. Dia itu jaga harta benda tuan dia. Itulah pada umumnya, walaupun ada lagi maksud-maksud lain, tetapi pada umumnya gitu. Ala, ingat, semua orang daripada kamu ini adalah ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap orang akan ditanya tentang rakyat. Jadi di sini disebutkan setiap orang daripada kamu. Hak tak ada bini, hak tak ada hamba, dia tak ada kamu, dia seorang. Pun dia adalah ra'in kepada dirinya sendiri. Ra'in kepada dirinya sendiri. Kalau dia tidak jaga diri dia, tengok, atas diri seorang timbul fitnah juga. Maknanya fitnah ni banyak ada kaitannya dengan pemerintahan, penjagaan. Kalau tak kena jaga, diri sendiri pun jadi fitnah. Diri sendiri pun jadi fitnah. Hak tak boleh nak jaga diri sendiri itu lagu mana? Mula-mula diri dia sendiri, dia melarat pergi kepada orang lain juga. Tak boleh nak kawal diri dia, perasaan dia, khayalan dia, sehingga berlakulah apa yang berlaku dalam masyarakat. Colek lah, rogo lah, macam-macam. Ini kenapa? Kerana tidak boleh kawal diri sendiri. Tengok fitnah yang berlaku, hasil daripada tidak dapat mengawal, menjaga diri sendiri. Besarlah fitnah tu. Babun al-umara'u min Quraisy. Pemimpin-pemimpin itu adalah daripada Quraisy. Jadi ni sebenarnya al-umara min Quraisy ini adalah lafaz hadis. Al-umara min Quraisy lafaz hadis. Tetapi hadisnya Imam Bukhari tak mari. Sebab apa? Hadis itu tidak menepati syarat dia. Ada dalam kitab lain, dalam Musnad Abi Ya'la, dalam Tabarani, dalam lain-lain ada ni dengan lafaz al-umara min Quraisy. Tetapi tidak menepati syarat Imam Bukhari. Tidak menepati syarat Imam Bukhari itu maksudnya dari segi perawi-perawi dia tu bukan perawi-perawi
Yang Imam Bukhari terima, tarah dia tu kena, bukan bermakna tidak sahih. Riwayat orang lain tu sahih juga, tapi tidak serupa sahih hak Bukhari ni. Imam Bukhari ambil hak tu bubuh dalam tajuk dia. Biasa cara Imam Bukhari. Kalau satu hadis tu tidak menepati syarat dia, dia boleh buat mari dalam tajuk dia untuk mengisyaratkan kepada hadis. Isyarat kepada hadis. Dan hadis ini boleh mengelirukan. Tak kena gaya jadi keliru, tak kena tafsir, tak kena hurah syarah jadi keliru. Islam yang bersifat antarabangsa, Islam yang bersifat antarabangsa, tak ada pilih bangsa, tak ada pilih bulu. Tiba-tiba nampak macam agama yang memperjuangkan kebangsaan nombor satu sekali. Sebab apa? Dia kata pemimpin-pemimpin tu kena Quraisy. Luah tu pemimpin setara mana? Khalifah kah? Presiden kah? Perdana Menteri kah? Atau menteri-menteri hak bawah-bawah lagi kah? Kah lagu mana? Apa ni, pegawai daerah kah? Itu pun pemerintah juga, pemimpin juga. Peringkat mana umarah? Ambil ni luah. Kena Quraisy belakang. Jadi kalau kita nak mengetahui cara Islam, misalnya Malaysia ni, kena cari orang Quraisy belakang kah? Lepas tu lain-lain, bangsa lain-lain ni Quraisy ni bangsa, satu kabilah daripada bangsa Arab. Bukan orang Arab dah, Arab pun tak ada, dia kena Quraisy. Lebih kalau nak kira asabiah lah, kalau nak kena segi zahir, kalau orang nak kata. Jadi apa jawapannya? Lagu mana cerita hadis ni hak sebenar? Kalau nak kira dari segi zahir, orang-orang yang memperjuangkan kebangsaan tu dia boleh kata. Nabi sendiri aja, dia kata al-a'immatu min Quraisy. Tak salah. Jadi kalau kita mengetahui misalnya Malaysia ni, misalnya orang Melayu, tak salah. Pemerintah kena orang Melayu. Dah Nabi kata pemerintah kena Quraisy. Waktu zaman dia pas nak cari mana Quraisy lah ni. Misal. Begitu juga kalau tempat-tempat lain pun, kalau orang kata bangsa ni, apa salahnya? Nabi pun kata al-a'immatu min Quraisy ataupun al-umara min Quraisy. Dalam riwayat lain yang lain al-a'immatu min Quraisy. Lagu mana jawapan dia? Muskil tu masalah. Dan di sini apabila ni Muhammad bin Jubair bin Mut'im dia kata, bila Muawiyah dapat tahu, ketika kami lah, kata Muhammad bin Jubair ni, kami ni dalam satu rombongan orang-orang Quraisy duduk dekat dia lah pada ketika tu, ada dalam majlis dia. Tiba-tiba sahabat berita kepada dia dapat tahu Abdullah bin Ammar menceritakan akan ada raja daripada Qahtan. Muawiyah pun bangun, marah. Apalah kecek ni? Marah. Siapa dia berucap? Amma ba'du, apa gini. Kecek benda yang tidak ada dalam kitab Allah, kata dia. Tidak diambil daripada Rasulullah. Apa ni lagu ni? Tersedut kecek lah, menimbulkan fitnah. Jadi nanti akan timbul pula angan-angan hak ni nak megai jawatan, hak ni nak megai jawatan, padahal dia tidak layak hak sebenarnya. Yang akan menyesatkan, maknanya orang yang berangan-angan, marah dia. Apa yang gitu mon? Kan kita sebelum pada ni sudah jumpa dah dalam Kitabul Fitan baru ni, ada seorang pemerintah Qahtan. Tu hadis tu jelas. Abdullah bin Ammar sahabat juga, dia takkan nak kata tak tukalu. Apa yang Muawiyah marah gitu mon? Apa makna semua? Tidak mungkin ke pemerintah tu lahir daripada golongan lain. Bahkan di sepanjang sejarah ni kita tengok macam-macam bangsa, macam-macam kumpulan. Hak ni naik merintah, hak ni jatuh, hak ni naik, tukar-tukar. Negara sendiri tu pun sekarang ni mana ada Quraisynya? Baik Mekah ke, baik Mesir ke, mana ke, tak ada dah Quraisy tu. Lepas tu tidakkah naik, memang betul naik orang lain marah apa-apa, benda kenyataan. Kenyataannya akan berlaku di sepanjang zaman. Apa marah? Ini masalah besar sebenarnya. Kalau kita tidak faham ni. Kalau kita faham boleh, ni hadis satu bab Imam Bukhari buat tajuk Al-Umara min Quraisy. Lepas pada tu bab bawah ni babus sam'i wa ta'ati lil imam ma lam takun ma'siyatan. Dia kata wa in istu'mila alaikum abdun habasyi, hamba Habsyah pula
hamba Habsyah ni maknanya Quraisy hapanya. Dan muka orang Habsyah. Habsyah ni kulit hitam itulah. Yang mana Nabi SAW sendiri pun buat contoh. Kepala dia tu macam wasabi. Wasabi kan mana wasabi? Wasabi kan panjang gitu. Lepas tu keduk-keduk gitu kulit dia tu. Jadi kepala tu tak comel lah. Huduh nampak zahirnya. Jadi kepala orang cerdik ni, kita tengok kepala dia pun nampak cerdik. Dah kita kata ni tak ada nampak cerdik. Nampak zahir dia tu maknanya tak molek lah. Tetapi kalau dia menjalankan hukum Allah, kalau dia betul, kamu kena taat dan kamu kena patuh kepada dia, kena dengar buat dia. Tak ada dah A'immah min Quraisy ataupun al-umara min Quraisy, tak ada. Sebab Abdul Habasyi dia sebut. Ini tujuan Imam Bukhari. Buat mari. Dia cerita dia sebenarnya begini. Hak Nabi SAW kata ni, al-umara min Quraisy ni, dia kata-kata dia ni merupakan berkait dengan politik semasa. Politik semasa. Hak ni, hak yang kedua ni pula, Abdul Habasyi ni, hak ni berkait dengan politik umum. Tidak terikat dengan masa. Yang di dasar hak asal hak Islam. No. Inna akramakum indallahi atqakum. Hak tu dalam Quran. La fadla li arabiyyin ala ajami. Hak tu dia sebut. Tidak ada kelebihan bagi bangsa Arab atas orang Ajam. Hak kulit putih daripada kulit hitam, dan macam-macam lagi dia buat perbandingan. Tak ada. Kalaulah jawatan khalifah ni khusus dengan Quraisy, ada kelebihan tu. Orang Arab pun tak ada. Pak Quraisy ni yang istimewa daripada Arab tu, tak ada kelebihan. Nabi nafikan tak ada kelebihan illa bittaqwa, melainkan dengan takwa. Kalau hak lain lebih, takwa dia lebih. Hak tu hak asas, hak dasar, hak Islam nak bawanya. Ia sesuai untuk semua tempat, untuk semua masa. Tapi kadang-kadang hak ni hak umum ni tidak dipakai. Dia letak ke tepi sebentar. Kena pakai hak semasa. Sekiranya hak semasa ni perlu. Ni maknanya Nabi SAW ajar politik ni. Politik ni ada hak semasa, ada hak umum. Bijak politik ni bukan makna tengok hak umum saja. Tak sesuai dengan, kalau di kalangan masyarakat Arab dulu tak ada orang boleh terima hak lain, bangsa lain untuk menjadi pemerintah. Bangsa Quraisy lah yang terbaik, yang terpilih. Kalau dia di kalangan dia jadi pemerintah, orang lain boleh tunggu. Tapi kalau orang lain jadi pemerintah, orang lain tak boleh tunggu. Bukan Quraisy saja tak boleh tunggu, kabilah-kabilah lain pun tak boleh tunggu. Dia berasa tawar. Hak dia berasa manisnya, berasa hebatnya, berasa layaknya, iaitu bangsa Quraisy. Orang Arab semua pada masa itu. Dalam keadaan itu, jangan kita mana-mana lari daripada kenyataan semasa itu, nak pakai hak asas, hak Islam. Inna akramakum indallahi atqakum. Nak pakai hak tu. Dalam keadaan kalau kita tengok kenyataan pun, siapa dia hak paling alim, hak paling layak, hak paling banyak berjuang, paling lama Islam dengan Nabi. Kan Quraisy juga. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali tu Quraisy lah tu belakang tu. Muawiyah ke Quraisy lah tu. Memang ni hak asal. Hak di kalangan orang Arab asal pun memang terima Quraisy. Setelah Islam, hak berjuang dalam Islam paling lama, paling awal Quraisy juga. Dan mereka ni pun layak, paling alim. Cukup syarat. Dalam keadaan ni, kita tak boleh semata-mata kerana nak pakai dasar Islam hak umum tu pada masa tu. Tak boleh. Kita nak kata kita nak ambil orang lain lah, nak menunjukkan bahawa Islam ni tidak khusus dengan satu bangsa. Tak boleh. Sebab apa? Orang lain mana nak layaknya, dia baru Islam pada masa tu. Baru Islam. Dia tidak tahu, terima Islam daripada Nabi SAW sendiri. Dari segi jasanya pun tidak banyak. Apa yang kita nak ambil hak tu? Kenyataan. Mereka bukan lama Islam. Mereka tidak berjual banyak untuk Islam. Mereka tidak lebih alim daripada Quraisy pada masa itu. Jadi kenapa nak ambil? Kalau ambil, orang tak akan boleh terima. Kalau ambil pun. Jadi dalam keadaan itu kita kena pakai ni, hak semasa. Hak semasa. Hak semasa ni perlu tu. Hak semasa ni. Ini bukan bermakna menegakkan asabiyah ataupun kebangsaan. Tak. Hak ni hak semasa. Sekiranya di suatu tempat tu lebih sesuai,
bangsa lain, maka bangsa itulah yang kena pilih. Kita tak boleh kata ini kebangsaan, tak boleh kata lagu tu semata-mata kerana bangsa tu, tak boleh. Misalnya macam Malaysia, misalnya contoh ni, dia kena orang Melayu. Itu kenyataan hak semasa. Sebab apa? Negeri ni negeri orang Melayu asalnya. Bahasa pun bahasa Melayu, budaya pun budaya Melayu. Oh, asalnya sini. Raja pun raja Melayu daripada dulu lagi. Dengan sebab itu, kalau naik hak lain, dia tidak akan aman. Hak maksud utama Islamnya aman. Orang boleh terima. Itu maksud pemerintahan, tidak timbul fitnah. Kalau timbul fitnah semata-mata kerana nak menegakkan prinsip kita, hak umum tu tak ada makna. Jadi kalau kita kata sekarang ni, kita bangsa lain lah, biar dia jadi raja, jadi khalifah, jadi presiden, jadi Perdana Menteri, boleh jadi besar kemungkinan. Dia orang-orang politik lah, ahli-ahli politik yang faham lah benda tu, akan timbul huru hara. Tak ada pasal. Jangan kita cari, pilih jalan yang selamat, yang tidak menimbulkan fitnah. Walaupun dari satu segi nampak macam melebihkan sesuatu bangsa, itu tidak salah, asalkan bangsa itu bawa Islam, dia menegakkan Islam. Itu asal dia, asasnya. Dia lebih layak. Tapi kalau tidak layak, sebab itulah disebutkan dalam hadis ni, ma aqamuddin, selagi mereka menegakkan agama. Quraisy itu, kalau mereka sudah tidak menegakkan agama, tidak ada lagi kelayakan, maka dia jadi pindah dengan sendirinya kepada orang lain. Hilanglah kelayakan itu. Sebab itulah dalam hadis ni kan disebut ma aqamuddin. Mana kalau selagi Quraisy ni ada hak layak, tak boleh orang lain nak merebut kuasa. Allah SWT akan menggagalkannya. Itu maksud menyembamkannya. Selagi mereka itu menegakkan agama. Apabila mereka tidak menegakkan agama, yang berlakunya kita tengok sekarang di dalam dunia. Mana ada orang cakap Quraisy pun lama dah tinggal Quraisy. Bila Quraisy itu tinggal agama, maka kelayakannya sudah tidak ada. Kalau zaman jahiliyah, Quraisy itu atas rasa kebangsaan sungguhlah, memang diterima dia itu sebagai pemimpin. Di zaman Islam tak ada waktu tu. Kerana Islam, bila dia sudah tinggal agama Islam, tak ada dah kelayakan tu, maka berpindahlah kepada hak lain. Itu kenyataannya. Dan hak ni kita tak boleh ubah tak tu kali. Tak boleh katakan nak menunjukkan Islam ni agama antara bangsa, tak kira bangsa, maka kita sewena-wena. Tak boleh. Kena ambil kira realiti masyarakat hak semasa. Akan jadi lagu mana? Timbul fitnah ke tidak? Kalau timbul fitnah tak boleh. Nabi SAW kata al-umara min Quraisy ni nak jaga daripada timbulnya fitnah, bukan nak menegakkan kebangsaan. Itu kena faham. Bukan nak menegakkan kebangsaan. Tetapi kalau bangsa itu menegakkan agama, dialah yang paling layak. Sebab Quraisy pada masa tu, apa nak rebutnya? Dialah yang paling layak. Sebab apa? Paling lama Islam, paling banyak ilmu, paling banyak berjasa kepada Islam. Maka dialah yang layak untuk menjadi pemimpin. Kalau orang lain tak akan boleh terima. Apa lagi dari segi kelayakan pun tidak ada pada masa tu, dan akan timbul fitnah. Itulah yang hendak dielakkan oleh Nabi SAW. Tapi dalam keadaan sudah tidak ada lagi orang Quraisy itu, nak jaga tu bukan jadi serupa aja. Timbul-timbulnya hak tidak Quraisy itu lebih baik lagi dari segi ilmunya, dari segi sumbangannya kepada agama, dari segi segala-galanya. Maka dialah yang lebih layak. Hak ni lah wa in istu'mila alaikum abdun habasyi itu, barulah boleh sesuai. Baru boleh sesuai. Dalam keadaan itu balik kepada hak asal. Balik kepada hak asal pula lah. Inna akramakum indallahi atqakum. La fadla li arabiyyin ala ajamin. Balik kepada hak asal. Gitu. Tapi dalam keadaan tertentu, mungkin kena jaga, kena melera. Itu orang panggil politik. Kadang-kadang payah politik. Nampak macam pilih kasih. Kita tak boleh kata selalu pilih kasih. Nampak macam semangat kebangsaan. Kita tak boleh kata selalu fikir molek, kata molek. Nampak macam merugikan. Tetapi untuk masa tu adalah lebih baik. Kalau tidak timbul fitnah, ia lebih besar lagi. Kena fikir tu. Itu politik.
Dan benda-benda ni kalau tidak ahli politik, dia tak apa faham. Dia tak apa faham. Sebab dia tengok zahir. Apa faedah? Dia kata. Apa faedah benda ni? Apa faedah benda ni? Dia tidak tahu cerita je. Misalnya kita kata nak makan gaji buta misalnya. Apa faedah? Ada sistem ni. Kita kena fikir. Kena fikir model. Banyak perkara lagi. Benda lain. Sebab itulah, kalau macam di Malaysia ni, naiklah parti mana pun, dia tak boleh buat raja. Dia tak boleh. Walaupun kata sistem khilafah, hak tu hak asalnya, hak idealnya, sistem pemerintahan Islam yang idealnya, hak semolek-moleknya lagu tu lah. Tapi apakah setelah tak ada sistem khilafah tu, hak merintah cara beraja, sistem beraja, orang panggil tidak pemerintahan Islam? Islam juga. Yang kita duduk berbangga dengan pemerintahan Islam di India, apa-apa kerajaan Mongol, kerajaan Malaysia, sistem raja dulu, merintah cara Islam. Lepas tu di tempat-tempat lain, sistem beraja, kita kata dia tidak Islam kah? Tak kena kata lagu tu. Islam juga. Pemerintahan Islam juga. Kalau tamadun ataupun kejayaan ataupun apa-apa contoh yang baik, Islam. Naik nama Islam juga. Bukan kata Islam ni setakat Khulafaur Rasyidin saja. Pada tu tidak Islam. Dagam dia kalau tidak Islam. Kejarlah hukum Islam lagi pada masa tu, walaupun gapo-gapo sistem beraja kau gapo tak cara tu. Masalahnya hukum tu, hukum Islam. Kalau nak kiranya sampai kita ni lebih teruk lagi. Sebab apa? Hukum tu bukan hukum Islam. Hak tu teruknya. Zaman dulu sistem beraja pun dia pakai hukum Islam, Quran hadis juga. Hak zaman sekarang tidak lagi. Lebih teruk lagi. Lebih teruk lagi. Tapi kita nak kata tidak Islam 100%. Tak juga, tak boleh juga. Sebab apa? Memang kepentingan Islam itu masih lagi dijaga. Masih lagi dijaga, cuma lemah lah. Tu tentu tak boleh nafilah tu. Dari segi kelemahan, sehingga orang Islam ni duk belah bagi antara hak dia dengan tidak hak dia pun tidak tahu. Padahal duduk dalam negara Islam, orang panggil yang didaulatkan hak lain. Itu masalah. Itu masalah. Jadi hak ni, hak Muawiyah marah ni nak sebut pada masa tu lah. Pada masa memang orang Quraisy tu layak. Tak usah sebut hak lain. Hak kenyataan berlaku daripada Qahtan yang akan merintah dan begini-begini yang akan merintah, itu soal lain. Itu soal lain, itu soal kemudian. Ketika tidak ada dah orang-orang Quraisy yang layak, ketika itu soal lain. Hak ni yang dia marah ni jangan sebut pada masa takut orang keliru. Lama kan masing-masing pasal hasrat nak jadi khalifah. Kabilah ni nak jadi khalifah, kabilah ni nak jadi khalifah. Kononnya ada ni hak Malikun min Qahtan ni, hak Nabi sebut. Masing-masing menaruh harapan. Jangan. Itu maksudnya Muawiyah melarang ni, dia marah ni sebab dalam keadaan tidak ada sebab dia, jangan sebut tu. Nanti timbul pula keinginan yang bukan-bukan. Padahal dia tidak layak. Orang-orang yang layak tu masih ada. Itu maksudnya. Jangan ditimbulkan benda-benda yang boleh menimbulkan fitnah. Walaupun benar, tetapi masa ni tidak sesuai disebutkan. Tak usah sebut. Walaupun benar Abdullah bin Amr bin Al-As riwayatkan itu benar, baru ni kita sudah jumpa dah tu. Tapi Muawiyah ni marah pasal tidak sesuai dengan masa tu. Ada kalanya gitu, tidak sesuai dengan keadaan semasa. Kalau kita tidak bahas pasal ni, dia akan jadi masalah. Hak mana ni hak nak pakainya? Al-A'immah min Quraisy. Bila orang pakai Quraisy je? Kalau kita tengok dalam Hasyiah dia sebut macam-macam lah sebut, tapi itu cerita dulu, lama dah. Cerita beratus-ratus tahun dulu. Hak kemudian kenyataannya, adakah Quraisy? Dalam Hasyiah dia sebut, Qurtubi lah orang ni sebut, dia kata walaupun merintah pada hakikatnya mereka menganggap mereka itu sebagai naib. Hak sebenarnya khalifah Abbasiyah khalifah tu lah yang dia anggap. Hak Quraisy itu, hak tu lah yang dia anggap sebagai khalifah yang sebenar. Hak lain-lain ni, kerajaan kecil-kecil ni dia kira sebagai naib dia. Itu cerita zaman dulu. Bolehlah kita kata hak zaman sekarang ni, hak sebelum daripada ni lagi, sebelum daripada zaman sekarang, tak ada naib-naib ni. Masing-masing merintah negeri sendiri. Hak tu nak kata lagu mana? Tidak Islam kah? Islam juga.
Gitu. La yazalu hadzal amr fi Quraisy ma baqiya minhum ithnan. Urusan ini akan terus berada di kalangan Quraisy selagi ada 2 orang pun di antara mereka. Mana nak cerita 2 orang yang layak, bukan 2 orang Quraisy, bangsa Quraisy ni tak ada habis dah. Tak ada habis. Tinggal 2 orang. Bukan lagu tu. Tinggal 2 orang saja pun yang layak. Tak boleh utamakan orang lain. Dan zaman itu sudah berlalu. Tak ada dah. Kalau kita nak harapkan akan datang, nak mengatur Islam, kena awak panggil Quraisy, nak cari mana? Pas nak cari hak layak pun. Tak ada dah tu. Setengah-setengah ulama dia pegang dengan hak ni, nak ceritanya sampai ke kiamat kena Quraisy. Sebab apa Nabi SAW kata Quraisy ni kalau 2 orang pun ada, menunjukkan akhir zaman ni Quraisy ni akan kurang, sehingga akan ada 2 orang. Dia faham lagu tu. Padahalnya maksud cerita ni lagu lain. Masing-masing lah faham. Masing-masing lah. Kalau kita tengok dalam kitab ada siapa kata lagu tu, itu masing-masing pendapat ulama. Padahal sebenarnya terang ni 2 orang yang layak maksudnya untuk nak jadi pemimpin. Itu takkan 2 orang semata-mata dia tu Quraisy saja. Apakah setiap orang tu Quraisy tu atas rasa dia tu kerana dia tu bangsa Quraisy saja dia layak menjadi khalifah, walaupun kelayakan lain tak ada? Tak ada. Semua tak terima lagu tu. Dia kena ada kelayakan lain selain daripada Quraisy itu. Hak terima Quraisy pun dia kena ada kelayakan lain. Di antaranya dia tu sampai ke peringkat ijtihad, mujtahid. Lepas tu banyaklah syarat-syarat sebagai khalifah tu. Dia kena ada tu. Hak terima Quraisy tu pun. Hak tak terima Quraisy, nak kata kalau tak ada Quraisy boleh orang lain, dia tetap terima hak lain, syarat-syarat yang lain yang disebutkan oleh ulama-ulama dahulu. Maknanya dia bijaksana, seorang yang cerdik, seorang yang macam-macam lah syarat dia tu, alim, disebut untuk menjadi khalifah. Kalau tidak khalifah, tidak syarat itu. Tidak syarat itu. Ma baqiya minhum ithnan. Babu ajri man qada bil hikmah. Sekat tu. Wallahu a'lam.